Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon pertolongan kepadanya dan kita memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan diri kita sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada keburukan-keburukan amalan dan perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Sesiapa yang Tuhan memberikan hidayah kepadanya, man yahdihillah, sesiapa yang Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya, tidak ada sesiapa pun yang dapat menyesatkan. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Tetapi jika Tuhan menyesatkan dia, tidak ada sesiapa pun yang dapat memberikan petunjuk kepada dia. Amma ba'd, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan hidayah dan petunjuk daripada kelas dan kuliah kita pada pagi ini. Hadis ke-14, muka surat 254. An Jabir 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini ada di dalam Sunan Ibnu Majah. An Jabir, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allah redha dia dan ayahnya. Kita selalu dengar tentang cerita Jabir ni. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, idza dakhala al-mayit, apabila masuknya mayat ke dalam kubur, muthilat, mathala yumathilu, misal, digambarkan, ditayangkan ataupun dibuat seolah-olah, muthilat asy-syamsu 'inda ghurubiha. Apabila dia masuk ke dalam kubur itu, dia berpindah ke alam barzakh, muthilat, digambarkan kepada dia bahawa matahari hampir terbenam. Ghurub, dia terbit daripada timur, minal masyriq, dia terbenam di barat. Kalau dia terbit daripada barat, apa jadi? Kiamat lah. Fayajlisu, dia duduk, yamsahu ainih, dia sapu mata dia, kan? Seolah-olah dia baru bangun tidur, kan? Wa yaqul da'uni, jangan kacau aku, usalli, aku nak salat, dah nak habis waktu dah. Itu gambaran kepada orang yang beriman lah. Dia terjaga, dia tengok matahari nak tenggelam, dia kata masa nak habis, aku nak salat, jangan kacau. Apa kata para ulama? Kita tengok gambaran kepada si mati waktu tersebut
tanpa mengira waktu sebenar di dunia, semasa si mati itu meninggal, maksudnya dia baru yang masuk, tapi digambarkan kepada dia matahari hampir terbenam. Tak kiralah dia mati tengah hari ke, dia mati pagi ke, tapi bila dia masuk, gambarannya seperti matahari hampir nak malam. Nak malam. Gambaran ini hanya berlaku kepada orang yang beriman sahaja. Sebaliknya orang yang tak beriman, gambaran dia berbeza. Bila digambarkan sedemikian rupa dalam bentuk waktu sembahyang yang sudah hampir tamat, dia terkejut dan ingin segera mengerjakannya. Kerana itu di dalam hadis ini roh tersebut berkata, da'uni usalli, tinggalkan aku ingin segera menunaikan salat. Maksudnya seseorang yang senantiasa menjaga salatnya di dunia akan menyangka bahawa dia masih lagi berada di dunia. Biasalah tuan-tuan, kita kalau baru sampai ni, kita masih duduk teringat tempat yang kita baru meninggalkan tu. Ini kehidupan yang biasa. Sebab itu orang yang meninggal ni, dia terasa seakan-akan dia masih berada di dunia. Kan tuan-tuan, contoh pergi ke Mekah, kan, hari pertama, hari kedua baru nak menyesuaikan, adapt. Orang putih kata baru nak menyesuaikan diri dengan cuaca, dengan makanan dia, dengan time dia, tak duduk keliru lagi. Jadi dalam hadis ini digambarkan orang yang menjaga salatnya itu senantiasa teringat, pertama kepada perkara yang memang rutinitas dia, selalu yang dia duk amalkan tu apa dia? Dia duk dirikan salat, dia duk semayang semua, yang tu duk bermain dalam fikiran dia. Dan dia rasa macam dah nak habis dah waktu, dah nak luput dah, nak habis semayang dah tak ada dah. Sebab tu dia rasa perubahan itu baru macam dia masih lagi hidup lah, kan. Hakikatnya tak ada lagi salat, kan. Tidak ada lagi salat. Pasal tu orang yang baru kematian keluarga ni, dia masih duk berasa macam orang tu duk ada lagi di sisi dia. Dia masuk dalam rumah, dia duk terbayang macam kawan tu duk ada. Kerana bukan mudah untuk dia melupakan kenangan ataupun hubungan dia di antara orang yang berpisah tadi ni. Jadi ini antara apa yang digambarkan. Jadi itu pertamalah dalam hadis ni dia kata, kerana orang tersebut belum melupakan kehidupan dia di dunia, dan oleh kerana dia ni orang yang menjaga salat, perkara yang dia ingat dalam fikiran dia ialah tentang salat. Baik, kita tengok hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innal mayyita yasiru ila al-qabr fayujlasu ar-rajulu as-salih fi qabrihi ghayra fazi'in wala mash'ufin ثم يقال له فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال له ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرغ له فرجة قبل النار فينظر إليها يختم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى ظهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى ظهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك
Na'udzubillah. Thumma yukhraju lahu furjatan qibala an-nar fayanzuru ilaiha yakhtibu ba'daha ba'dha fayuqalu lahu hadha maq'aduka 'ala syak kunta wa 'alaihi mutta wa 'alaihi tub'ats insyaallah taala. Ini cerita tentang azab kubur. Apa yang akan ditempuh oleh kita sebaik saja kita masuk ke dalam kubur. Tengok, Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi, katanya apabila dimasukkan mayat ke dalam kubur, dia akan didudukkan. Itu kita dah sebutlah hadis-hadis sebelum ni, malaikat mendudukkan dia. Nanti kita akan hurai dalam penjelasan tambahan. Kemudian tuan-tuan, jika sekiranya dia roh yang saleh, tidak ada langsung perasaan terkejut dan takut. Ini khas untuk orang beriman. Pasal itu dia kata, tengok, apabila dimasukkan ke dalam kubur, roh itu didudukkan. Sebab itu kita akan tengok ada riwayat yang Nabi kata dimasukkan semula roh ke dalam jasad, kemudian didudukkan untuk disoal. Bagi duduk, tadi kita masuk mengiring, melentang. Sekarang malaikat mari letak bagi kita duduk, nak interrogate, nak tanya, nak soal jawab ni. Jika dia orang yang saleh, dia ghaira fazi'in wala mash'uh, dia tidak rasa takut, dia tak rasa terkejut, dia tak rasa kalut, dia tak rasa gelabah. Orang tak ada buat salah, steady je. Ini keadaan yang pertama. Kemudian dikatakan kepada dia tentang apa? Tentang agama yang dia pegang ketika hidup. Fima kunta, apa agama yang kau pegang ketika hidup? Kuntu fil Islam, dia kata agama ketika aku hidup dahulu Islam. Agama aku Islam. Kemudian dikatakan kepada dia soalan yang berikutnya, apa yang engkau katakan kepada lelaki ini? Lelaki ini merujuk kepada Nabi. Maksudnya agama dia apa? Keimanan dia kepada Rasul. Kan tiga perkara yang selalu kita sebut tu tentang apa? Tentang Allah, tentang Rasul dan tentang agama. Al-usul al-thalathah. Tiga benda besar. Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabinya dan mengenal agama. Tiga benda ni. Apa dia kata? Dia kata Muhammad Rasulullah. Dia telah datang kepada kami membawa kebenaran daripada Allah dan kami membenarkan apa yang dibawa olehnya. Kemudian dikatakan kepadanya, adakah engkau melihat Allah? Lalu dia kata, nampak? Hal ra'aitallah, adakah engkau melihat Allah? Lalu dia kata, tidak ada sesiapa pun yang mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Dia tanya, kau lihat Allah tak? Dia tak, tapi dia beriman. Kemudian apa yang dikatakan kepadanya? Dibuat kepadanya, ditunjukkan kepadanya satu tempat untuknya di dalam neraka, yang mana neraka itu saling menghimpit dan saling menindih antara satu sama lain. Keadaan neraka tu saling menghimpit antara satu sama lain, menyeksa orang yang berada di dalamnya. Kemudian dikatakan kepada dia, apa dia? Dia kata, tengok neraka tu. Ini antara azab kubur. Dia kata, unzur, tengok neraka tu. Ma waqakallah, Allah telah menyelamatkan engkau daripada neraka itu. Sebaik sahaja dia selesai menjawab, sebaik sahaja soalan ditanyakan kepadanya, ditayangkan, ditunjukkan, dibukakan, dipaparkan kepadanya tentang dahsyatnya neraka yang saling membakar antara satu sama lain, menghimpit, memakan, menindih ba'duha ba'da. Kemudian bila dia tengok tu, malaikat tu kata, waqakallah, Allah telah menyelamatkan engkau daripada engkau masuk ke dalam neraka itu. Kemudian tuan-tuan, apa yang dikatakan lagi kepada dia? Lihatlah tempat engkau di dalamnya. Ditunjukkan kepada dia
tempat dia di dalam syurga yang disediakan oleh Allah. Mula-mula dia tunjuk neraka, disebut kepada dia Allah telah selamatkan kau daripada neraka ni, ditunjukkan pula kepada dia syurga dan dikatakan maq'aduka, ada satu tempat untuk kau di dalamnya. Ini apa yang akan dilalui oleh orang yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dia sambung pula. Dia kata wa yujlasu ar-rajulu su, diletakkan kepada orang-orang yang buruk, yang tidak beriman, fi qabrihi fazi'an masy'ufan, dalam keadaan dia takut dan dalam keadaan dia keluh kesah, kalut. Dalam keadaan dia keluh kesah, takut, kalut. Kemudian ditanya soalan yang sama tentang agama dia. La adri, dia kata aku tak tahu apa aku punya agama. Aku tak tahu apa aku punya pegangan dia. Dia tak jawab, dia tak boleh jawab. Fa yuqalu lahu ma hadzal rajul, apa yang kau kata dan kau sebut tentang lelaki yang dihantar kepada engkau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sami'tun nas, aku dengar apa yang manusia cakap. Faqultuhu, dan aku cakap seperti mana manusia cakap. Dia tak boleh jawab. Dalam sebahagian riwayat dia kata la adri, dia ulang perkataan tersebut. Kemudian apa yang berlaku? Dibukakan kepadanya syurga, wangiannya, keindahannya. Dia tengok syurga tu. Kemudian dikatakan kepada dia, unzur ila ma sarafallahu anka, tengok syurga tu, Allah telah palingkan, Allah telah tarik daripada engkau. Kau tengok syurga tu, Allah telah tutup dia untuk engkau. Kemudian dibuka kepadanya neraka dan dikatakan disitulah apa yang engkau akan balik dan tempat yang disediakan untuk engkau. Inilah apa yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan kita telah baca sebahagiannya pada kuliah yang lepas. Hadirin mukminin, sedikit kesimpulan kerana hadis inilah hadis yang terakhir di dalam bab ini. Kita akan berpindah kepada bab yang berikutnya pada kuliah yang akan datang. Saya akan sebut kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis-hadis yang telah kita lalu di dalam beberapa kuliah pagi subuh kita di sini insya-Allah taala. Pertama, ada beza di antara fitnah kubur dan azab kubur. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyebut tentang dua, fitnah kubur dan fitnah azab kubur. Jadi dua benda. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam hadis Aisyah, doa dia bunyi macam mana? Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram. Tuan-tuan baca kan? Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya Allah aku berlindung kepada engkau daripada kasal, pemalas. Doa ni kita boleh baca sebelum bagi salam, selepas tasyahud. Pasal itulah agama ni antara perangai yang paling dia anti sekali ni pemalas. Kasal, kaslan, Arab kata anta kaslan, hang ni balok kan, pemalas. Kita dalam kehidupan orang beriman ni, kita kadang-kadang mengaji tak pandai pun tak apa, kerja tak hebat pun tak apa, tak ada kedudukan pun tak apa, tak ada harta pun tak apa, tapi jangan pemalas. Unta padang pasir pun tak pemalas, jangan pemalas. Kadang-kadang sebahagian besar orang yang bila dia dah di Malaysia ni tuan-tuan, Allahu Akbar, bantuan cukup banyak. Sebab itu sebahagian masjid ada kempen bagi duit kepada anak-anak yang mangkit salat subuh berjamaah di masjid. Ada masjid bagi RM3, ada masjid bagi RM5, ada masjid bagi tiap-tiap waktu, ada masjid bagi maghrib isyak, diperoleh. Artinya apa? Dia nak kempen supaya ibu bapa ni bawa anak-anak mari salat. Dan sebahagiannya alhamdulillah, bukan kata diperoleh, di luar pada peroleh pun mungkin hal yang sama. Alhamdulillah kita tengok orang yang mari salat subuh ni, orang-orang yang bukan orang susah, orang kaya. Orang susah ni kadang-kadang tak tahulah.
Kalau subuh pun tak boleh mangkit. Kadang tuan-tuan, ini mentaliti. Sebab itu program yang dibuat oleh Majlis Agama Islam di bawah pimpinan dulu yang teramat mulia tuanku, lebih kepada mengubah minda. Suruh depan main masjid sembahyang subuh. Situ kita subuh ni kena rajin lah. Benda yang paling besar, paling berat kita nak buat ni salat subuh. Jadi kalau kita ada anak 4-5 orang kan, kita ajak mangkit dengan masalah dengan kita tu tak mangkit. Kalau kita ada anak 3-4 orang, bangkit mai. Pagi tu tak payah fikir dah di sekolah. Depa pun boleh bangkit awal. Perlis bukan nak kalut apa. Tak dan ustaz, oi jam. Saya mai tadi ni boleh pejam mata, bawa kereta daripada kangak mai tadi boleh pejam mata. Punya tak ada kereta. Tapi tak mai dengan segala kemudahan, kesenangan, dengan segala tak mai. Bukan masalah masjid ni, bukan masalah Covid ni, masalah pemalas. Pasal itu Nabi ajak pagi-pagi, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Jangan ada dalam keturunan kita penyakit malas. Lepas tu dia duk harap bantuan. Kan? Wal haram ni apa dia? Haram ni tua bangka. Tua yang menyusahkan orang. Tua yang sampai tak ada makna dah. Tua ni bagus. Saya nak abang tuan-tuan, tua ni bagus. Umur panjang ni bagus. Nabi, bila orang tanya dekat Nabi, siapa orang yang terbaik? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang Tuhan panjangkan umur dia, tetapi Tuhan panjangkan di dalam kebaikan amalan dia. Sebab itu dalam hadis kita akan tengok nanti dalam Ramadan nanti, kita akan marilah hadis-hadis tu. 2 orang lelaki masuk Islam bersama dengan sama-sama masuk Islam kan. Lepas tu sahabat cerita dekat Nabi, depa dua ni masuk Islam sekali. Yang seorang ni pergi perang mati. Yang seorang lagi ni tak pergi perang, dia mati atas katil. Tapi bila sahabat Nabi ni mimpi kesudahan kedua lelaki ni yang masuk Islam sama ni, yang mati syahid ni tak masuk lagi dalam syurga, yang mati atas katil, yang setahun kemudian dia masuk syurga. Dia pergi tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ada 2 benda yang dia nak tanya. Pertama, lelaki ni mati syahid, lelaki ni mati atas katil. Tapi lelaki yang mati atas katil, yang mati sakit biasa ni, dia masuk dulu. Yang kemudiannya dia kata, yang ni hebat, bukan setakat mati dulu, mati syahid pula. Nabi kata jarak di kedudukan mereka ni antara langit dan bumi. Yang mati biasa tu kedudukan dia tinggi, setinggi langit tu. Yang mati biasa ni, apa beza dia? Kawan yang mati biasa ni, dia umur dia setahun lebih. Kalau kau ni mati umur 40, kau ni mati umur 41. Setahun lebih. Apa beza setahun tu? Dia telah bertemu dengan Ramadan sekali lebih daripada kawan yang mati awal tu. Artinya ada advantage lah kita umur panjang ni. Sebab bila kita umur panjang, kita boleh isi dengan begitu banyak manfaat. Tapi kita minta jangan sampai kita panjang umur tapi haram, dalam keadaan kita tak boleh buat amalan. Sebab itu kalau kita boleh doa tuan-tuan, kita minta kalau umur itu panjang, baik panjangkan. Tapi kalau panjang tu tak baik, faqbidni, ambillah aku biar mati kan. Kalau boleh tuan-tuan umur panjang duk main masjid lagi, panjangkan lagi. Tapi kalau gamuk tuan-tuan panjang pun dah tak ketahuan hala dah, tak ketahuan waktu dah, ambil buang kan. Itu apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'tham wal maghram, daripada melakukan dosa dan hutang piutang. Wa min fitnatil qabr, ni poin kita dah. Wa min fitnatil qabr, daripada fitnah kubur. Wa adzabil qabr, dan azab kubur. Nabi tak sebut sekali, Nabi sebut 2. Fitnah kubur, azab kubur. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah. Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, tuan-tuan tengok,
Kata Imam Ibnu Abdul Bar, wa qad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yasta'idzu min fitnatil qabr wa 'adzabil qabr wa 'adzabin nar fi haditsin wahid wa dzalika dalilun ala anna 'adzabal qabr ghairu fitnatil qabr. Tadi tuan-tuan tengok tak? Dia tanya dulu, lepas tu baru dia bagi habuan. Yang tanya tu fitnah, yang habuan tu nikmat kubur. Azab atau nikmat. Dapat? So tuan-tuan akan exam dulu sebelum result. Exam dulu. Sebab itu fitnah kubur ni apa dia? Al-imtihan wal ikhtibar. Fitnah kubur ni dia imtihan. Imtihan ni apa? Periksa. Ikhtibar, ujian, tes. Samalah. Imtihan, ikhtibar, ujian. Bahasa Arab ni imtihan ni periksa. Kan? Fitnah ialah imtihan dan ikhtibar, ujian dan peperiksaan, tes, dia tes dulu. Lepas tu kalau tuan-tuan dapat lulus, nikmat kubur, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Yang tadilah dapat tengok dalam syurga luas apa semua. Kalau gagal, yang ni yang kita panggil azab kubur ni. So dia ada 2 step. Nombor 1, bila masuk kita akan bertembung dengan fitnah kubur. Ada tak orang yang selamat daripada fitnah kubur? Tak payah jawab ni. Ada. Dia 2 ya, 3. Tak payah jawab langsung. Kan? Allah bukan tuan-tuan tak bisa. Banyaklah kan. Ujian memandu ke, ujian apa ke semua. Saya cerita hak. Dia ni ada ujian. Dia tak apa meh. Tak apa masuk ah. Pahabang mai mana? Tanya dak pun. Okey. Boleh keluar. Kita tak tanya. Tak payah tanya kan. Kita sembanglah. Tu ini yang ni dia panggil orang-orang soleh. Ada masuk syarat masuk. Oh tahu. Saya nak tanya aku tak tahu tanya apa. Masuk keluar. Kita pun keluar. Okey. Cah peluh. Masuk kawan tu, mungkin kawan tu tak apa nak soleh kan. Tak apa nak kena tanya. Tapi boleh jawab. Tanya boleh jawab. Tanya boleh tanya. Itu situasi yang kedua. Tuan-tuan nak mana? Gaya-gaya. Agak-agak kan. Masuk bersembang ke atau masuk kena tanya? Yang ketiga ni, masuk kena tanya, tak boleh jawab. Dia 3 tu ya. Ada di kalangan orang-orang yang beriman yang salih, yang disebut dalam hadis, antaranya orang yang mati ketika bertugas di jalan Allah. Mereka ni tak ada soal, tak ada fitnah, tak ada exam, terus dapat nikmat, selamat daripada fitnah. Bila selamat daripada fitnah, takkan kena azab kan. Nampak? Baik. Kata Ibnu Abdul Bar, di dalam hadis ini Nabi meminta perlindungan daripada fitnah kubur, azab kubur dan azab neraka. Di dalam satu hadis yang sama, ini menjadi dalil bahawa azab kubur tidak sama dengan fitnah kubur. Sebab tu dia kata bila kita sebut al-fitnah ataupun fitnah kubur ni, hiyal imtihan wal ikhtibar. Wa ma min 'abdin illa huwa mu'arradun libtila' wal fitan fid dunya wal akhirah. Maksudnya setiap manusia ni dia akan ada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Fitnah akhirat apa? Soal jawab kubur. Kita doa kan, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat. Itulah fitnah mati tu. Fitnah soal jawab kubur. Baik. Siapa yang tanya? Munkar dan nakir. Tu semua ni kesimpulan ni, revision dia. Kalau apa?
Ni intihan ni. Kala apa? Mereka datang kala apa? Azraqan aswadan, biru hitam. Munkar dan Nakir ni datang dua malaikat dalam bentuk yang azraqan aswadan, biru hitam, buruk lah, bengis. Ni semua kita dah baca lah, kalau tengok dalam nota-nota kuliah-kuliah lepas dah kan? Kemudian kita tengok Nabi SAW sebut, apa kata Nabi? Uhiya ilayya annakum tuftanun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qarib la adri ay dhalika qalat Asma min fitnati Masih ad-Dajjal. Telah diwahyukan kepada aku bahawa kamu pasti akan difitnah di dalam kubur. Dalam hadis Bukhari, maksud fitnah kubur ni apa? Soal jawab. Nabi kata telah diwahyukan kepada aku, kamu pasti akan terkena fitnah kubur. Terkena fitnah kubur. Nampak? Baik, hadirin mukminin. Kalau kita tengok kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, ini pandangan Ibn Taymiyah. Pandangan dia kata apa? Dia kata hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa apabila hendak ditanya soal jawab fitnah kubur, roh akan masuk kembali ke dalam jasad. Dan pandangan yang mengatakan hanya pertanyaan itu kepada badan tanpa roh merupakan pandangan yang ditolak. Sebab benda ni khilaf. Bila kita kata fitnah kubur ni, siapa yang kena? Sebahagian kata roh masuk balik, roh dimasuk balik dalam jasad. Sebahagian kata roh saja. Maksudnya jasad tu dah tak ada apa dah. Tanya roh. Azab roh. Macam tuan-tuan kan, mimpi buruk tu. Badan tu okey, tapi mimpi tu accident lah, mimpi orang tikam lah, itu roh. So tuan-tuan tengok, Ibn Taymiyah sebut ni kerana ada satu hadis Nabi daripada Bara' ibn Azib, yang mana Nabi kata fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk. Ini point dia. Apa dia? Daripada Al-Bara' ibn Azib, Nabi sebut dimasukkan semula roh ke dalam jasad, fayatihi, datang kepada si mati tersebut dua malaikat, meletakkannya, mendudukkannya, dan mereka berdua bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Maksudnya fatu'adu ruhuhu ila jasadih. Based on hadis Al-Bara' ibn Azib ni, maknanya bila mai tu dia masuk balik, dia tanya di alam barzakh, kan? Okey, baik. Itu pandangan yang pertama. Kemudian kalau kita tengok macam saya kata tadi, dia ni nama dia Munkar dan Nakir. Dua malaikat yang akan tanya ni. Ada pula depa pergi tanya, ada nak dan apa? Dah dua ya, mati di Guak Gajah, mati di Kubang Perut. Sekali lagi tak dan habis tanya kau ni, nak celapak pergi tanya kau tu. Macam depa tanya tu lah. Depa tanya, kalau dia cabut mayat, tuan-tuan, mayat yang cabut ni nama dia Malakul Maut, malaikat maut. Yang tuan-tuan duk panggil Israel tu. Berapa malaikat ni kita nak guna penjodoh bilangan apa tau? Ada cikgu-cikgu BM pencen ni, depa kadang-kadang depa sensitif. Bila kita dah sebut seorang malaikat, dia kata malaikat orang ke? Penjodoh bilangan tak betul tu, tak boleh guna tu. Kan? Kita pun tak tahu bahasa Melayu. Satu malaikat, okey. Malaikat maut ni dia, kalau malaikah jamak, kalau satu malaikat malak. Dalam Quran dia kata malakul maut, satu malaikat. Kita pun duk bayang dan tuan-tuan nampak satu, we cannot imagine, kita tak boleh duk bayang kehidupan malaikat atau ghaib ni macam kehidupan kita. Hatta Tuhan pun
kita tak boleh imagine macam mana. Pasal tu Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Nabi kata hendaklah kamu berfikir, merenung, mengkaji, tafakkaru fi khalq, pada ciptaan, creation, ciptaan Tuhan ni. Fikir bukit, gunung apa semua, pergi tengok. Wala tafakkaru, jangan duk fikir zat Allah. Jangan duk fikir tangan Tuhan macam mana, kaki Tuhan macam mana apa semua, betih Tuhan macam mana Tuhan bercakap apa semua. Wala tafakkaru, jangan macam mana Tuhan. Kalau ada orang palih doa, lepas tu orang Kedah doa, orang macam depa ni mai bulan puasa depa kalut pula. Lailatul Qadar. Dia kata Lailatul Qadar ni kan malam tak sama. Malam kalau kita Malaysia malam, London siang. Kalau macam mana tu? Lailatul Qadar kan turun waktu malam. Kalau dia turun di Perlis, macam mana dia nak turun pula di London? Kan dua kali. Kalau kita tak dan di Malaysia, kita boleh naik kapal terbang pergi ambil Lailatul Qadar di London. Hang duk fikir apa benda yang Tuhan tak suruh fikir ni? Benda-benda yang Tuhan tak suruh kita fikir. Tuhan sebut malam Al-Qadar, kita duduk di mana? Kita cari malam tu. Dia duduk fikir pula beda malaikat. Lepas tu bila dia sebut malaikat mai tanya ni, ini mungkin sebab kita manusia ni dia terhad limitation dia, apa yang dia dengar dan dia tengok. Dia dengar, dia tengok takat kemampuan dia, dia duduk bayang malaikat macam dia. Malaikat maut ni rusul ada banyak, bukan satu. So tuan-tuan tak payah bimbang. Dia kata aku patut pukul 3 ni tak habis lagi kot di sana, tak mai lagi. Tak, itu sana. Yang tu kita. Yang tu kita. Idza qubira al-mayt, apabila ditanamnya mayat, atahu malakan aswadan azraqan, datang kepada kita dua malaikat biru hitam. Aswadan azraqan, biru hitam. Biru hitam ni maknanya mengerikan, buruk lah kan. Yuqalu li ahadihima al-munkar, satu dipanggil munkar, satu lagi nakir. Pasal apa munkar nakir ni? Pasal kerja dia soal jawab. Munkar nakir artinya dia tanya, dia akan, kalau betul dia kata betul, kalau salah dia kata salah. Artinya dia jadi apa? Penemu duga. Munkar nakir tu ingkar, mengingkari kan. Artinya hang jaga soal jawab ni kan. Baik. Kemudian kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahawa apabila diletakkan, macam saya kata tadi, diletakkan terus dia tanya tentang 3 benda tadi. So fitnah kubur ni tentang 3 perkara besar, iaitu tentang Allah, tentang nabinya dan tentang agamanya. Baik. Kemudian apabila dia dapat jawab, kita tambah sikit. Tadi dia kata apa? Tunjuk syurga kan? Tuan-tuan tengok. Dalam hadis ni dia kata, apabila selesai jawab, malaikat kata, sadaqa abdi. Terdengar suara, sadaqa abdi. Benar apa yang dikatakan oleh hamba-Ku. Fa'afrishuhu minal jannah. Hamparkan, permaidani daripada syurga. Tadi dia tak sebut kan? Yang ni nikmat kubur ni. Pasal tu kita doa kan, masa kawan kita mati, ya Allah jadikanlah kuburnya taman daripada taman-taman syurga. Jangan jadikan lubang daripada lubang-lubang neraka. Kan kita minta. Memang tuan-tuan, hakikatnya itu. Lepas tu dia kata apa lagi? Waftahu lahu baban ilal jannah. Buka pintu syurga untuk dia tengok. Mari haruman syurga. Bila buka pintu syurga, mai rih bauan syurga masuk ke dalam kubur dia. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan untuk dia pakaian daripada syurga. Itu apa antara yang benda yang kita dapat kan. Kemudian tuan-tuan, apa lagi nikmat kubur? Datang amalan kita. Datang amalan kita seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Bila tuan-tuan mati esok duduk dalam kubur, mai satu laki-laki yang sangat segak, cantik, wangi, putih, bersih. Mai dalam kubur ni. Man anta? Kita tanya dia, man anta?
Fawajhukal wajhu ay yaji'u bil khair, dia mai dalam keadaan yang cantik, segak, elok. Fayaqul ana amaluka salih, ana amaluka as-salih. Kita tanya dia, man anta, siapa engkau? Dia mai jumpa kita, dia berhubung. Dia kata, aku adalah amalan engkau, amalan salih yang engkau lakukan di dunia. Kemudian dia kata lagi, aku tidak mengenali engkau, melainkan engkau seorang yang segera dalam melakukan kebaikan. Sebaliknya, orang yang jahat tu tak faham, main busuk hitam. Siapa hang? Aku amalan jahat hang. Dan hang di dunia dahulu satu orang yang sangat buruk dan lambat melakukan kebaikan. Di antara benda yang kita akan jumpa dalam alam kubur ialah dua orang lelaki bergantung kepada keadaan kita di dunia. Kan? Nah, kemudian tuan-tuan, dalam riwayat Ahmad juga, apabila telah dapat nikmat ni, macam tuan-tuan tadi dah setelah buka apa semua tu, selesai jawab, buka pintu syurga, tuan-tuan minta apa? Tengok dalam riwayat Ahmad, Rabbi aqimis sa'ah hatta arja' ila ahli wa mali. Ya Allah, cepat jadikan kiamat supaya aku boleh balik bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Ini antara permintaan si mati ni, dia nak balik, berjumpa balik dengan keluarga dia dan harta dia. Dalam riwayat Ahmad, kan? Tuan-tuan hadirin mukminin, demikian beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita tentang adanya fitnah kubur. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan diselamatkan terus daripada fitnah kubur, ataupun kita dipermudahkan untuk menjawab fitnah kubur. Kerana fitnah kubur ni yang menentukan sama ada kita akan mendapat nikmat ataupun azab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberikan kebaikan dan juga ketenangan pada kita hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.